Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita dapat bersama-sama untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita dapat bersama-sama menambahkan keyakinan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita berkenaan dengan kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seterusnya, yaitu yang keenam, sahabat Nabi yang diberi nama Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Al-Barra bin Malik Al-Ansari, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perwatakan beliau, rambutnya yang kusut, badannya yang berdebu, kurus kering, dan seringkali dipandang hina ataupun dipandang lemah oleh mereka-mereka yang tidak mengenali beliau. Tetapi kelemahan, kekuatan yang ada kepada beliau seorang yang berani untuk berperang dan berani untuk menghadapi musuh, walaupun berapa ramai musuh sekalipun yang terpaksa dihadapi oleh beliau. Banyak-banyak kisah berkenaan dengan Al-Barra bin Malik ini, yaitu dalam peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah ini adalah peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu golongan yang murtad. Peperangan dengan golongan yang murtad. Sebagaimana yang kita tahu, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebabkan ramai di kalangan manusia yang meninggalkan agama, yang murtad. Maka berlakulah satu peperangan yang besar di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu diberi nama Perang Yamamah. Perang Yamamah ini
diketuai oleh Musailamah ataupun kita panggil Musailamatul Kadzab, seorang lelaki daripada kabilah Bani Hanifah yang berpura-pura dan menyamar menjadi rasul palsu, yang mana nama beliau adalah Musailamah Al-Kadzab. Dalam peperangan ini, tentera-tentera Musailamah seramai 40,000 orang. Bukan 4,000, tetapi 40,000. Tentera-tentera Musailamatul Kadzab seramai 40,000 orang berhadapan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mencapai jumlah sebanyak itu. Maka berlakulah pertempuran yang hebat. Berlakulah pertempuran yang hebat di antara tentera-tentera Saidina Abu Bakar dengan tentera-tentera Musailamatul Kadzab. Dalam pertempuran yang pertama, orang panggil pusingan yang pertama, Musailamatul Kadzab telah mengalahkan angkatan tentera Islam. Pusingan pertama, tentera Islam ni kalah. Yang mana pada masa tu tentera Musailamatul Kadzab ini dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, mengalahkan angkatan tentera pertama kaum muslimin yang telah dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Kita tahu Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal. Dia telah memeluk agama Islam pada pembukaan kota Mekah. Kita panggil Fathu Makkah. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal telah kalah pada pusingan yang pertama. Dalam peperangan tersebut, terpaksalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menghantar pasukan yang kedua ataupun pusingan yang kedua dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Maka Khalid bin Al-Walid telah memimpin tentera pada pusingan yang kedua, yang mana pusingan yang kedua ini sangat-sangat getih, sangat-sangat sengit pertempuran tersebut, sehingga terpaksa, hampir-hampir terpaksa Khalid bin Al-Walid berundur daripada peperangan tersebut. Tekanan ataupun ramanya tentera-tentera Musailamatul Kadzab, bayangkanlah 40,000 orang, bukan sikit. Maka di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini ada yang telah syahid, ada yang telah meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Maka terpaksalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memanggil ataupun menyuruh Al-Barra bin Malik Al-Ansari ini untuk memimpin angkatan tentera yang lain. Dia ni orang biasa. Abu Bakar tidak latih dia sebagai ketua perang. Dia sebagai anggota biasa, tentera biasa. Tetapi disebabkan ramai di kalangan sahabat Nabi ni yang syahid, maka Abu Bakar meminta supaya Al-Barra bin Malik Al-Ansari ini memimpin angkatan tentera tersebut untuk menjadi ketua. Maka Al-Barra bin Malik telah membuat satu serangan, kita panggil serangan gerila lah, maknanya gila-gila kita panggil. Buat serangan bertubi-tubi, menyebabkan kalau kita tengok tentera-tentera Musailamatul Kadzab terpaksa berundur.
dengan keberanian yang ada kepada Al-Barra' bin Malik Al-Ansari ini menyebabkan tentera Musailamatul Kadzab terpaksa berundur. Bukan setakat berundur, tetapi kalah tentera Musailamatul Kadzab. Disebut dalam sirah Nabawiyah 20,000 tentera-tentera Musailamatul Kadzab telah mati dalam peperangan tersebut, dan Al-Barra' sendiri telah mendapat cedera parah. Dalam peperangan tersebut, terpaksa berehat beberapa bulan nak menyembuhkan orang panggil luka-luka yang ada di badan beliau. Nak royaknya, Al-Barra' ini seorang sahabat Nabi yang hebat, bertempur dengan tentera Musailamatul Kadzab. Sedangkan sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni terpaksa berundur. Meletakkan Al-Barra' duduk depan jadi ketua, menyebabkan tentera Musailamatul Kadzab mendapat kekalahan, dan Musailamatul Kadzab juga telah mati dalam peperangan tersebut. 40,000 orang terpaksa Saidina Abu Bakar menghadapi tentera Musailamatul Kadzab. Disebut juga dalam sirah Nabawiyah. Kita lihat bagaimana sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutuskan satu angkatan tentera untuk menghadapi kuasa besar pada masa itu, iaitu Rom. Maka tentera tersebut telah bergerak ke satu tempat. Tiba-tiba dia dengar Nabi ini jatuh sakit. Maka dia telah memberhentikan orang panggil perjalanan mereka. Dia tak tergamuk nak meneruskan perjalanan, sedangkan Nabi sedang nazak di Madinah Al-Munawwarah. Maka dia duduk berhenti di satu tempat. Akhir sekali Nabi telah meninggal dunia. Nabi telah wafat. Maka Saidina Abu Bakar telah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat Nabi berpandangan dengan keadaan Musailamatul Kadzab yang ramai nak serang Madinah. Maka sahabat-sahabat Nabi bagi pandangan supaya Saidina Abu Bakar panggil balik tentera hak Nabi suruh tadi untuk lawan tentera Rom, panggil balik. Tetapi Abu Bakar kata, aku buat keputusan untuk tidak memanggil balik tentera-tentera yang sudah diberikan arahan oleh Rasulullah sebelum dia meninggal dunia. Walaupun kita nak menghadapi tentera Musailamatul Kadzab yang ramai, maka aku buat keputusan tentera-tentera tadi dia kena meneruskan perjalanan untuk lawan tentera-tentera Rom. Ini pandangan Saidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat bagi pandangan minta panggil balik supaya menyertai dalam peperangan nak lawan Musailamah. Tapi Abu Bakar kata tak perlu. Kita akan meneruskan orang panggil perjalanan kepada tentera-tentera tersebut supaya pergi berlawan dengan tentera-tentera Rom. Kenapa Abu Bakar membuat keputusan tersebut? Tidak lain tidak bukan untuk melihat kekuatan. Biar musuh-musuh dia tengok kekuatan Islam. Walaupun Nabi ni wafat, walaupun tentera Musailamah ramai nak lawan nak serang kota Madinah, tetapi Islam sempat lagi untuk menghantar
tentera-tentera untuk menghadapi tentera-tentera Rom. Ini orang panggil strategi politik yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, menyebabkan musuh-musuh yang berada di luar sana, dia nampak tentera Islam ni kuat. Tentera Islam ni walaupun Nabi ni wafat, Musailamah pula nak pergi serang kota Madinah, tidak mengganggu. Orang panggil konsentrasi, tidak memberi gangguan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan alhamdulillah, tentera tadi telah berjaya menghadapi tentera-tentera Rom. Nak royaknya, keputusan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini keputusan yang betul, keputusan yang tepat, yang diambil oleh seorang pemerintah untuk memastikan bahawasanya musuh ni takut dan juga gerung melihat kekuatan yang ada kepada tentera-tentera Islam. Maka Al-Barra' ni dia masih hidup lagi pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan masih lagi hidup pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar berlakulah satu peperangan yang mana peperangan itu diketuai ataupun diketuai lah oleh Al-Barra'. Dia panggil, kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, dia panggil perang Tustar. Perang Tustar. Tustar ni nama tepat, nama kota. Kota tu nama dia kota Tustar. Yang mana kota ini adalah dimiliki oleh tentera-tentera Parsi. Ni kita baca dari sirah lah. Kita tahu zaman Sayyidina Abu Bakar ni, zaman Sayyidina Umar ni, kawasan ataupun tanah milik orang Islam ni koh besar. Sebab tu Sayyidina Umar ni, selain daripada gelaran dia Al-Faruq, dia juga diberi gelaran sebagai Abu Al-Futuhat. Abu Al-Futuhat, bapa pembukaan kota-kota. Zaman Sayyidina Umar ni banyak negara-negara Islam berjaya dibuka. Sebagai contoh, Mesir. Mesir dibuka ketika mana zaman Sayyidina Umar. Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang buka? Seorang sahabat Nabi yang bernama Amru bin As. Hak mana-mana ngaji Mesir, dia akan jumpalah satu masjid. Nama dia Jami' Amru bin As. Masjid dia besar. Nama dia Amru bin As. Masjid Amru. Sempena dengan nama Amru bin As, berjaya membebaskan Mesir. Lepas tu pula zaman Sayyidina Umar juga dibukanya negara Iraq. Iraq Learning dibuka pada zaman Sayyidina Umar. Siapa hak buka dia? Iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni sahabat Nabi. Dibuka pada zaman Sayyidina Umar. Negara mana lagi? Negara Syria. Dibuka oleh siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Zaman Sayyidina Umar juga. Dia juga Palestin. Berjaya dibebaskan pada zaman Sayyidina Umar oleh siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala ajma'in. Nak royaknya, zaman Sayyidina Umar ni banyak negara-negara Islam berjaya dibuka pada zaman beliau. Ni kehebatan Sayyidina Umar memerintah. Kehebatan Sayyidina Umar memerintah dengan bijak, dengan bisa. Kita boleh baca dalam sirah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka pada zaman Sayyidina Umar ni berlakulah perang Tustar. Perang ni berlaku pada zaman, iaitu kita tengok dalam sirah tentera Islamnya seramai 30,000 berhadapan dengan tentera Parsi seramai 150,000. Kita baca dalam sirah tak? Biasalah. Bilangnya tentera Islam ni sama-sama dah sikit daripada musuh. Tentera Badar,
tentera Islam ni sikit. Sikit semua. Begitu juga pada zaman Saidina Umar pun, tentera Islam ni dalam Peratusta 30,000 je. Berhadapan dengan tentera Parsi 150,000. Dalam peperangan tersebut, Al-Bara' telah mengetuai salah seorang daripada panglima perang. Dan kita lihat bagaimana orang panggil taktik ataupun strategi yang dilakukan oleh orang Parsi ni pelik-pelik. Orang Parsi ni dia perang. Kalau kita baca dalam sirah, strategi dia pelik-pelik. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Orang di tanah Arab ni, strategi perang dia ni tak sama dengan orang Parsi. Sebab tu kita baca dalam sirah perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Bagaimana tentera-tentera Ahzab nak pergi serang kota Madinah, Nabi buat ke mana? Nabi gali parit. Nabi gali parit keliling kota Madinah. Caranya siapa tu? Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi daripada Parsi. Nabi tanya sahabat Nabi, bagaimana Nabi mesyuarat, bagaimana kita nak pertahankan negara Madinah ni? Maka Salman pun bagi cadangan. Aku di negara aku ni, orang Parsi ni, dia nak pertahankan tempat dia gali parit. Parit hok gali ni, luah tak luah dia, dalam tak dalam dia, kuda jatuh tak boleh naik, kuda lopak tak lepas. Ni kita baca dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Sebab tu takbir raya. Takbir raya, tak kira lah raya haji ke, raya puasa ke, hak kita dah baca sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah tu cerita pasal perang Ahzab. Cerita pasal perang Khandaq. Ambo belajar di tanah Arab ni, takbir raya dia ni, takbir nak perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Tapi kita duduk tempat kita ni, takbir raya nak jeri, sedih. Jeri, sedih. Sedangkan takbir raya tu, takbir kemenangan. Takbir kemenangan Nabi berlawan dengan tentera Ahzab. Sadaqa wa'dah. Benarlah janji Allah Ta'ala. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allah Ta'ala telah membantu hambanya. Wa a'azza jundah. Dan Allah Ta'ala telah muliakan tentera Islam. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan hazam, kesedihan yang berlaku kepada tentera-tentera Ahzab kerana kalah dalam peperangan tersebut. Orang Arab dia takbir semangat. Sebab dia ingat Nabi perang menang dalam perang Ahzab. Tapi orang kita takbir sedih, berjeri. Ni beza kita orang Arab dengan orang Melayu. Kerana dia faham takbir raya, dia faham maksud, dia faham lirik takbir raya, menyebabkan takbir raya dia tu jadi semangat. Kerana dia nak mengingati kemenangan Nabi dalam perang Ahzab. Jadi dalam perang Tusta ni pun sama. Bagaimana strategi orang Parsi buat? Dia duduk dalam kota dia, lepas tu dia lepar besi panah. Dia lepar besi panah, besi tadi tu dia letak nyakuk mata ngai, hok kita ngai tu. Dia buat turun besi, lepas tu dia sakuk mata ngai. Dia lepar besi, di ujung besi tu ada mata ngai. Bila dia lepar, kenalah kulit dia juga tubuh sahabat-sahabat dia hok lain. Menyebabkan besi tadi tu dia panah dengan api. Besi hok dia lepar tu dia panah dengan api. Bila sakuk dengan orang panggil mata ngai tu, menyebabkan kulit jadi sakit, kulit jadi luka, kulit jadi terbakar. Dah lah sakit, panah pula tu.
maka kenalah kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuklah Al-Bara' ibn Malik. Al-Bara' bin Malik ni kena juga. Kena besi tadi tu menyebabkan tangan dia jadi luka. Tangan dia jadi terbakar. Tangan dia jadi sakit. Walau bagaimanapun dia tidak takut, dia tidak gerum, dia tidak gemetar. Akhir sekali dia syahid dalam peperangan Tusta, dan peperangan itu dimenangi oleh tentera-tentera Islam. Ini hebat tentera Islam ni. Walaupun 30,000 berlawan dengan 150,000, tetapi kemenangan tetap dimiliki oleh tentera-tentera Islam. Tetapi Al-Bara' bin Malik telah meninggal dunia, telah syahid dalam peperangan tersebut, yang mana dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid dalam peperangan tersebut. Dia ambo sebut sama-sama dah sini. Sebelum kuliah ni pun ambo sebut dah bagaimana musuh-musuh Allah Taala ni dia kaji sirah Islam. Dia baca sirah Islam ni. Dan dia melihat dalam setiap peperangan bila berdepan dengan tentera Islam, dia akan kalah. Ramai mana sekalipun melebihi berkali-kali ganda tentera Islam, tetapi tentera Islam tetap menang. Ini kekuatan yang ada kepada tentera-tentera Islam. Walaupun tak ramai, walaupun 30,000 orang berlawan dengan 150,000 orang, tentera Islam tetap menang. Kenapa? Kerana semangat dan juga kefahaman yang ada di dalam tentera-tentera Islam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok dalam sirah juga bagaimana ulama-ulama kita kaji sirah-sirah yang telah dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi dan juga khulafa' ar-rasyidin. Siapa ulama tulis satu kitab pasal perang, akhlaqul harbi. Akhlaqul harbi maknanya akhlak ketika mana berlakunya peperangan. Ulama tulis kitab, ada di rumah hamba beli. Akhlaqul harbi, akhlak tentera Islam bila perang. Musuh Islam ni kalau perang tak ada akhlak dah. Orang tina dia bunuh, kanak-kanak dia bunuh, orang yang tidak berdaya dia bunuh. Islam dah. Islam kalau perang dia tak bunuh wanita. Dia tidak bunuh kanak-kanak. Dia tidak bunuh warga mah. Mereka ini akan dijadikan tawanan perang. Sebab tu dalam perang dalam Islam ni menyebabkan musuh-musuh Islam ni peluk agama Islam. Duk tengah perang, dia tengok akhlak Nabi, dia tengok akhlak sahabat-sahabat Nabi, menyebabkan mereka ni tertarik dengan tentera, dengan Islam. Kita baca dalam sirah juga perang salib. Perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3. Berapa ramai hak mati? Berbanding dengan perang-perang hak berlaku dalam Islam. Berapa sangat musuh hak kita bunuh. Kita bunuh musuh ni sebab musuh ni berlawan dengan kita. Tapi kalau musuh tak berlawan dengan kita, kita tak akan bunuh dia. Sebab tu dalam sirah juga menyebut ketika berlakunya peperangan, Nabi ajar kepada sahabat mungkin jumpa dengan dia, muayak dia pasal Islam. Muajak dia masuk Islam. Kalau dia tak asyik masuk Islam juga, barulah mu perang dengan dia. Perang pula, mu kena ingat, duk tengah perang, tiba-tiba dia mengucap 2 kalimat syahadah. Boleh bunuh dia ke? Tak boleh bunuh dia. Nak ayatnya akhlak Islam. Akhlak Islam, dia tengah perang ni. Tiba-tiba dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ke tak kita bunuh? Salih, berdosa. Padahal
hati kecil kita kata, kakak ni mengucap sebab takut kepada aku sebenarnya. Duk pedih lagu, duk akak gini dah. Tiba-tiba dia mengucap. Nabi kata, tak boleh bunuh. Berlaku di kalangan sahabat Nabi. Duk tengah perang, musuh mengucap 2 kalimah syahadah. Sahabat Nabi ni bunuh juga. Mati kawan ni. Maka sahabat Nabi pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, musuh telah mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi sahabat kita ni dia bunuh juga. Nabi panggil. Nabi tanya dia, betul ke mu bunuh dia ketika mana dia mengucap? Sahabat Nabi kata, ya, aku bunuh dia. Dia kata, bapa mu bunuh dia? Dia kata, sahabat Nabi ni kata, dia mengucap sebab dia takut kepada aku. Sahabat Nabi ni jawab, dia mengucap sebab dia takut kepada aku. Dia takut aku bunuh dia. Nabi pun jawab, asyaqaqta qalbak? Asyaqaqta qalbak? Mu belah dada dia ke? Mu tahu dia mengucap sebab takut kepadamu? Nabi tak berjawab sahabat. Tak berjawab. Asyaqaqta qalbak? Mu belah dada dia ke? Hak dia mengucap tu sebab dia takut kepadamu? Ni akhlaqul harbi. Akhlak peperangan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan ramai di kalangan orang-orang musuh-musuh Islam ini peluk agama Islam. Sebab itulah musuh-musuh Allah Ta'ala ni dia buat propaganda. Dia kata Islam ni kerana mata pedang. Islam, orang masuk Islam ni kerana perang. Islam ni menang kerana perang. Orang takut ke Islam kerana takut kepada pedang. Tidak. Itu propaganda musuh. Dia nak menakut-nakutkan Islam. Dia nak menakut-nakutkan orang Islam, seolah-olah kalau mu tak masuk Islam, aku bunuhmu. Itu propaganda musuh. Sedangkan kita tahu, apabila berlakunya peperangan, kena jaga adab-adab, kena jaga akhlak-akhlak di dalam peperangan, menyebabkan sebagaimana yang disebut tadi, ramai di kalangan musuh-musuh Allah Ta'ala ni memeluk agama Islam kerana melihat akhlak yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlaku juga kepada Saidina Umar Al-Khattab ketika mana pada zaman Khalid bin Al-Walid, bila Khalid bin Al-Walid berjaya membebaskan Palestin, maka Khalid minta supaya Saidina Umar ni masuk Palestin. Sebab paderi pada masa tu dia nak serah anak kunci Baitul Maqdis kepada Saidina Umar. Saidina Umar mari menunggu kehadiran paderi tadi, menunggu kehadiran Saidina Umar. Bila tunggu-tunggu dia pelik. Dia tengok Saidina Umar ni gile naik kuda. Gile naik kuda. Kadang-kadang dia duduk bawah, kadang-kadang dia duduk atas. Dia hanya mari seorang diri dia. Dia tidak bawa orang-orang yang ramai. Dia bawa seorang-seorang diri dia je. Dia duduk gile dengan saing dia, sahabat dia. Kadang-kadang mu letih, mu duduk, aku erekmu. Kadang-kadang mu duduk bawah, aku erekmu. Gile. Bila dia masuk dalam kota Palestin, maka antara banyak-banyak ucapan yang disampaikan oleh Saidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izzah bi ghairi ma azanallah azallanallah. Nahnu qaumun, pokok kita ni satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan kerana Islam. Hok ada depan kita ni mulia sebab apa? Sebab kita ni berpegang kepada Islam. Famah ma nabtaghil izzah.
Dia siapa-siapa hak tak berpegang dengan ajaran Islam, azallanallah, Allah Ta'ala akan hina dia. Kita ni Islam molek-molek dah. Tiba-tiba mu taksir kepada Islam, maka kamu ni hina. Azallanallah, kamu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka pada hari tadi, dia serah anak kunci Baitul Maqdis kepada Saidina Umar. Masuk waktu semaya, waktu azan, masuk. Maka Saidina Umar tanya, mana tempat yang aku boleh semaya? Ni kita baca dalam sirah. Mana tempat yang aku boleh semaya? Maka padri kata, mu boleh semaya sini. Sini tu mana? Di gereja. Tempat hak dia nak semaya tu adalah gereja. Saidina Umar kata, aku tak akan semaya di tempat ni. Aku nak semaya lain. Padri tanya, bapa mu tak semaya sini? Dia kata, aku bimbang. Selepas ketiadaan aku, orang-orang Islam akan mari tutup bahawasanya gereja ni adalah masjid tempat aku semaya. Tak ada pasal-pasal gereja ni diruntuhkan untuk bina sebuah masjid. Ni bijak Saidina Umar. Maka dia pergi semaya di tempat lain. Nak ayatnya, jaganya. Orang panggil pemimpin Islam ni, jaga siapa taat tu. Sebab tu, kita pergi ngaji Mesir, kita pergi ziarah Mesir, masih ada lagi gereja-gereja yang besar. Masih ada lagi orang panggil gereja yang besar. Banyak gereja-gereja yang ada di Mesir. Nak ayatnya, walaupun Islam memerintah Mesir, kita tidak roboh gereja. Kita tidak bom gereja. Kita tidak musnahkan gereja. Kerana gereja ni tempat ibadat orang bukan Islam, kita tak boleh nak ganggu. Tapi dalam perang salib, berapa banyak masjid dibom. Berapa banyak tempat ibadat dimusnahkan. Dalam perang salib kita boleh baca dalam sirah. Boleh baca dalam sejarah. Nak royaknya, perang dalam Islam ni, perang untuk manusia ni takut kepada Allah. Takut kepada Allah, gerung kepada Allah. Supaya dia ingat bahawasanya Islam ni, walaupun perang sekalipun, kita tidak berlaku zalim. Kita tidak buat benda-benda yang mengaibkan Islam. Itu beza Islam dengan agama-agama yang lain. Kerana kita menitik beratkan keadilan hatta di medan peperangan sekalipun. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa in janahu fil silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wa in janahu lisilmi, apabila musuh cenderung untuk berdamai. Wa in janahu lisilmi, apabila musuh cenderung untuk berdamai, maka gapo mu kena buat? Fajnah laha, mu kena terima perdamaian tersebut. Kalau kita ngaji bahasa Arab, fajnah laha tu fi'lu amr. Allah Ta'ala perintah, mu kena terima perdamaian tersebut. Dalam masa yang sama, wa tawakkal 'ala Allah, mu kena bertawakal kepada Allah. Kita terima musuh berdamai, tapi dalam masa yang sama kita kena beringat. Takut musuh ni buat strategi baru, takut musuh ni tikai belakang, kita kena berhati-hati. Nak ayatnya, indahnya Islam, comelnya Islam, menyebabkan orang-orang dulu masuk Islam. Ramai orang hok masuk Islam, ramai orang hok kenal dengan Islam kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Alaikum bisunnati, wajib ke atas kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali, Saidina Uthman. Khairul quruni qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik kurun
adalah kurun aku, iaitu kurun Nabi. Kemudian kurun sahabat, dan juga tabi'in, tabi'in, dan juga tabi'in, tabi'in. Hak ni kita kena belajar. Kita kena baca. Kita kena hayati. Kita kena ambil iktibar. Bukan semata-mata kita belajar ilmu fiqh, ilmu tauhid. Hak fardu ain memang wajib kita belajar. Tetapi ilmu sirah nabawiyah, cerita sahabat-sahabat Nabi ni kita kena baca. Kita boleh banyak sangat. Kita boleh ambil iktibar dan juga pedoman daripada kisah-kisah ulama-ulama yang dulu dan juga sahabat-sahabat yang dulu. Benarlah ada seorang ulama dia menyebut qiraatu sirati man qablana nurun min nurillah. Qiraatu sirati man qablana nurun min nurillah. Kita baca kisah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang terdahulu, nurun adalah cahaya daripada cahaya-cahaya Allah Ta'ala. Nak rayaknya, bila kita baca sirah Nabi, kita jumpa nak selesai masalah kan. Bila kita baca sirah sahabat Nabi, kita nampak cara sahabat Nabi ni nak selesai. Bagaimana kaedah Nabi buat. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, maka kita tengok dalam sirah bagaimana Nabi buat, bagaimana Nabi menangani, bagaimana Nabi akhlak Nabi dengan orang kafir, bagaimana akhlak Nabi dengan orang musyrik. Jadi benda-benda lagu ni duduk dalam sirah. Dia kita kena baca, dia juga kita kena hafaz supaya kita boleh mencontohi akhlak-akhlak daripada sahabat Nabi dan juga akhlak-akhlak khulafaur rasyidin yang lain. Termasuklah hak kita baca pada malam ni, iaitu Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Keberanian yang ada kepada beliau. Walaupun perwatakan beliau ni biasa aja. Orang tengok pun tak ada gamuk bahasa lah ni. Kalau tengok tak ada gamuk. Tapi dia berani untuk mempertahankan agama. Dia sanggup untuk mempertahankan agama. Kita jangan jadi orang yang tak ada rasa nak marah apabila orang hina Islam. Hak tu orang panggil mati rasa. Mati rasa ni lebih teruk daripada mati-mati hak lain. Kecuali hak mati hak tu lah, sengoti lah. Tak ada rasa gapo-gapo. Orang hina Islam, orang duduk buat komedi, nyanyi ke Islam, kita tak ada rasa gapo-gapo. Ikut dia lah. Kita tak ada rasa nak marah. Tidak rasa, tak ada semangat. Kemanisan. Orang panggil nak marah bila orang marah kepada Islam. Lah ni, orang duk viral. Orang panggil duduk hina Islam dalam TikTok lah. Duk hina Islam dalam Instagram lah. Duduk buat lawak, duk nyanyi ke Islam dalam kelak lah, dalam bergapo. Kena rasa marah. Kena rasa marah, kena rasa tak kena. Kena rasa gerang, kena berasa marah lah. Kerana dia telah menghina Islam, telah menghina agama kita, telah menghina Nabi kita. Maka marah tu adalah marah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah sebab dia kaya pada kita, tak betul lah. Kita marah kerana dia ni kereta besar pada kita, tak betul lah. Tapi kalau kita marah kerana dia marah Nabi kita, dia hina Nabi kita, dia hina agama Islam kita, maka marah kita tadi tu Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Jadi kemanisan beragama ni, rasa manis, halawatul iman ni, orang marah kepada Islam, orang hina Islam, kita ada benda dalam hati kita ni menunjukkan ketidakpuasan kita ni. Tu barulah kita seorang Islam yang normal. Ada semangat Islam, ada kemanisan Islam dalam diri kita. Sebab itulah semangat yang ada kepada Al-Barra bin Malik Al-Ansari ini kena ada dalam diri kita, kena ada dalam jiwa kita, supaya orang takut nak nyanyi ke Islam.
Orang takut nak menghina Islam. Orang takut nak buat benda-benda pelik kepada Islam. Kerana pokok kita ni ada semangat nak mempertahankan agama. Ada semangat untuk jaga agama. Maka insya-Allah dengan semangat ni lah Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Cukuplah sakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati pertemuan kita pada malam ini. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.